Ibadah korban merupakan salah satu ibadah yang sangat dituntut untuk dilaksanakan oleh umat Islam yang merupakan sunat muakkad. Pensyariatan ibadah ini adalah bagi memperingati peristiwa pengorbanan dan ketaatan Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi untuk mengorbankan anak baginda iaitu Nabi Ismail AS. Bagi melaksanakan ibadah korban dalam tempoh PKPP dengan mengambil kira keperluan rangka pemulihan yang dicadangkan oleh kerajaan, maka jabatan ini mengambil langkah positif dengan mewujudkan satu garis panduan khusus pelaksanaan ibadah korban kepada jawatankuasa korban masjid dan surau. Garis panduan ini akan memastikan pelaksanaan ibadah korban tidak membelakangkan ketetapan atau peraturan oleh Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Pulau Pinang serta agensi-agensi lain yang berkaitan. Jabatan Halal Agama Islam Pulau Pinang melalui bahagian pengurusan halal selaku bahagian yang bertanggungjawab dalam pengurusan sembelihan dan sedia halal telah mewujudkan garis panduan pelaksanaan ibadah korban negeri Pulau Pinang dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan COVID-19 tahun 2020 yang dijadikan sebagai rujukan untuk meneruskan syiar Islam di bawah norma-norma baru bagi mengekang penularan wabak. Harapan saya, usaha ini akan menjadi satu panduan yang efektif kepada masyarakat negeri Pulau Pinang dalam tempoh PKP bagi aktiviti penyembelihan yang bakal dilaksanakan sempena sambutan Hari Raya Aidiladha 1441 Hijrah pada 31 Julai sehingga 3 Ogos 2020 Masihi. Ibadah korban negeri Pulau Pinang yang akan dilaksanakan pada tahun ini haruslah merujuk kepada garis panduan yang telah ditetapkan. Antara perkara yang penting yang harus diberi perhatian meliputi tempat pelaksanaan, waktu sembelihan, bilangan petugas dan tata cara permohonan kebenaran pelaksanaan ibadah korban. Perkara pertama adalah tempat pelaksanaan, iaitu yang pertama sama ada di masjid, surau serta tempat-tempat persendirian lain setelah mendapat kebenaran dari pihak berkuasa tempatan. Atau yang kedua, rumah sembelih Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Dan yang ketiga, rumah sembelih swasta yang berdaftar dengan Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Perkara yang kedua berkaitan waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan yang ditetapkan ialah bermula jam 8 pagi sehingga 6 petang sahaja, iaitu Hari Raya Aidiladha dan 3 hari Tasyrik sama ada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Perkara yang ketiga berkaitan bilangan petugas. Bagi haiwan korban seperti lembu, kerbau ataupun unta, bilangan petugas yang ditetapkan ialah maksimum 10 orang bagi setiap ekor haiwan. Manakala bagi kambing ditetapkan hanya 4 orang petugas bagi setiap ekor. Had bilangan petugas ini tertakluk kepada kesesuaian tempat serta pematuhan penjarakan sosial. Prosedur permohonan penyembelihan korban. Terdapat 3 langkah yang perlu dilakukan oleh pemohon bagi mendapatkan kebenaran penyembelihan haiwan korban. Yang pertama, pemohon hendaklah mendapatkan kebenaran dari Pejabat Agama Islam Daerah melalui borang permohonan yang telah disediakan. Langkah yang kedua, setelah mendapat kebenaran dari Pejabat Agama Islam Daerah, pemohon hendaklah berurusan dengan pihak berkuasa tempatan sama ada pihak MBSP ataupun MBPP bagi mendapatkan permit penyembelihan luar melalui borang yang telah ditetapkan. Dan langkah yang ketiga, pemohon hendaklah berurusan dengan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Negeri atau Pejabat Perkhidmatan Veteriner Daerah untuk mendapatkan sijil kesihatan veteriner dan akuan pemindahan ternakan. Kebiasaannya, urusan ini akan dilakukan oleh pembekal-pembekal haiwan sembelihan tersebut. Jawatankuasa ibadah korban Masjid Surau perlu memastikan tempat penyembelihan dan semua peralatan yang digunakan bebas dari sebarang bakteria melalui proses nyahkuman mengikut tata cara yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veteriner sebelum dan selepas pelaksanaan ibadah korban.
Bagi memastikan ibadah korban dapat diteruskan dengan kawalan yang lebih tegas, ketat dan teratur, Jawatankuasa Ibadah Korban, Masjid dan Surau dan petugas ibadah korban yang dilantik perlu mematuhi kawalan lokal dan persekitaran yang menjadi tempat program ibadah korban dilaksanakan. Kawalan penularan dan jangkitan terdiri dari penetapan akses keluar masuk untuk petugas serta penetapan had sempadan kawasan pelaksanaan ibadah korban. Seterusnya, mengadakan kaunter di pintu masuk bagi memeriksa suhu badan, sanitasi tangan serta direkodkan di dalam buku kehadiran. Penganjur wajib menyediakan pelitup muka, apron, sarung tangan, hand sanitizer kepada petugas. Memastikan setiap sektor, tempat penyembelihan lapah, potong tulang serta tempat edaran mempunyai jarak 15 hingga 20 kaki. Syarat kelayakan petugas: warga negara berumur 21 hingga 60 tahun. Bukan warga negara tidak dibenarkan, tidak bergejala dan berpenyakit kronik, tidak dalam tempoh kuarantin, melantik sukarelawan atau badan uniform untuk membantu mengawal kehadiran masyarakat bukan warga negara dan ahli qaryah yang tidak terlibat sebagai petugas serta melancarkan proses pengagihan, melakukan pembersihan tapak pelaksanaan ibadah korban dan pelupusan sisa pepejal dan cecair dari haiwan korban dan menjalankan proses nyahkuman sebelum dan selepas pelaksanaan ibadah korban. Kaedah pelaksanaan pengagihan daging korban dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, para petugas akan mengambil daging-daging itu dan diberikan kepada peserta. Manakala kaedah yang kedua, para peserta akan datang untuk mengambil bahagian-bahagian yang telah mereka lakukan pelaksanaan ibadah korban. Atau dengan kaedah yang lain yang boleh difikirkan secara munasabah oleh pihak Jawatankuasa Ibadah Korban seperti contoh drive-thru dan sebagainya. Prosedur selepas pelaksanaan ibadah korban terdiri dari dua perkara. Pertama, membersihkan tapak pelaksanaan ibadah korban seperti memastikan keseluruhan tapak penyembelihan, melapah dan mengagih dibersihkan. Sisa pepejal hendaklah dibungkus dan dilupuskan dengan cara bersesuaian berdasarkan peraturan pihak berkuasa tempatan. Sisa cecair seperti darah haiwan sembelihan hendaklah ditanam atau dilupuskan dengan cara yang bersesuaian.
memastikan semua peralatan yang digunakan dibersihkan, dinyah kuman, disusun dan disimpan di tempat yang selamat. Perkara kedua, tanggungjawab petugas. Membuang apron, sarung tangan, penutup hidung dan mulut yang digunakan, membersihkan tangan dan anggota dari sembarang kotoran, meninggalkan segala tempat pengurusan penyembelihan korban Masjid Surau sebaik selesai ibadah korban. Secara keseluruhannya, bagi menjayakan ibadah korban dalam tempoh PKPP ini, semua pihak adalah bertanggungjawab untuk mengamalkan kebiasaan baru kehidupan dan mematuhi semua SOP yang ditetapkan oleh kerajaan bagi memastikan wabak COVID-19 kekal terkawal. Diharapkan video penggambaran demonstrasi penyembelihan korban ini dapat membantu pegawai dan jawatankuasa ibadah korban Masjid Surau serta pihak-pihak lain dalam menjayakan tanggungjawab pelaksanaan ibadah korban di negeri Pulau Pinang.